Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu jelas? Loud and Boleh. clear? Boleh. Okey. Right. Ni cikgu buka kamera untuk siapa yang rindu cikgu. Cikgu buka kamera. Kotlah ada yang rindu. Okey, cikgu masih sama. Alhamdulillah masih Rindu tak sihat. rindu. Tak Kenapa rindu okey dah, tembak dia cikgu? jam. Oi. Mana ada? Itu, oi, ya Allah, dia gipit pula dah. Ada tembam. Ini kamera. Sebab masalah kamera. Okay, alright. Cepat siapa nak screenshot ke apa ke. Cepat anda diberi kebenaran. Dah lah. Okay. Alright. Okay. Stop. Alright. Okay. So, Alhamdulillah hari ni, minggu ni kita jumpa lagi. Yo. Icik kata dia tengah berperang dengan Maxis. Okay. Good luck. Cakap kat dia baca surah Yasin banyak-banyak. Al-Fatihah banyak-banyak. Doa. Sebab doakan senjata kita. Steve. Okay, tak apa. Alright. So, minggu ni kita nak sambung. Chapter 4. Okay, chapter tables. So, minggu lepas kita dah tengok yang pertama pasal sejarah. Okay, the history of development of periodic tables. Kita tengok 6 saintis barat, dia punya contribution dia untuk menghasilkan periodic tables yang kita guna sekarang ni. Okay, itu saintis barat sebenarnya saintis-saintis Islam pun awal lagi sebelum diorang dah menghasilkan periodic table. Cuma diorang punya research tu tidak dikenali sangatlah. Okay. Group 18. So group 18 ni ulang kaji sikit, dia terkenal dengan dia punya stability, kestabilan dia. Okay, sebab dia telah mencapai duplet ataupun oktet. Okay, so cikgu harap awak boleh ulang kaji yang tu. So hari ni kita nak masuk group 1. Okay, so group 1 dia panjang sikit. Cikgu cakap awal, group 1 ni panjang. Okay, dia panjang dan dia ada 3 eksperimen yang awak kena tahu. Nampak dia punya panjang tu sampai 3 eksperimen awak kena tahu untuk group 1. Okay, so tanpa melengahkan masa, okay, cikgu share screen kejap. Okay, kelas hari ni cikgu fully menggunakan whiteboard. Cikgu tak ada PDF ke apa ke, tak ada. Okay, so cikgu harap awak dapat sediakan kertas lah depan awak, buku ke apa ke, okay, untuk awak buat nota sikit. Okay, so group 1 yang pertama macam biasa, kita kena tahu elemen apa yang ada dalam group 1, group 1. Okay, so elemen-elemen yang ada dalam group 1, okay, elemen yang pertama kita tengok daripada atas. Daripada atas kita ada hidrogen, okay. Bawah hidrogen kita ada lithium, okay. Bawah lithium kita ada sodium, kita ada Na. Bawah sodium kita ada K, potassium. Bawah potassium kita ada rubidium, okay, Rb, right. Bawah rubidium kita ada calcium, Cs, okay, bukan counter strike, calcium. Dan last sekali kita ada francium, Fr. Okay, so kita ada 7 elemen di dalam group 1. Okay, so group 1 dia ada nama lain. Dia macam group 18. Group 18, nama lain bagi group 18 ialah noble gases ataupun inert gases. Okay, so untuk group 1, nama lain, okay, nama lain bagi group 1 ialah alkali metals. Okay, alkali metals. So maksudnya bila kita kata alkali metals, dia refer kepada group 1. Okay, so dan elemen-elemen di dalam group 1 dia mempunyai valence sebanyak 1. Okay, valence elektron bagi semua elemen di dalam group 1 ialah 1. Okay, sebab tu dia boleh duduk dalam group yang sama sebab dia mempunyai valence elektron yang sama. Okay, so kita tengok sikit contohnya. Alright, so kita tengok lithium. Okay, lithium proton dia 3. Bila proton 3, elektron pun 3. Okay, Na proton 11, elektron pun 11. Okay, dan K proton 19, elektron pun 19. Okay, so kalau kita buat elektron arrangement, okay, kita buat elektron
arrangement untuk lithium, sodium dan potassium, kita akan dapati valence setiap elemen ni ialah 1. Okay. So kalau kita cuba buat untuk lithium, so 3, so 2.1. Okay, untuk Na 11, 2.8.1. Okay, dan untuk K 19, 2.8.8.1. Okay, so kita tengok valence dia semua 1. Okay, so bila valence 1, dia merujuk kepada group 1. Okay, clear setakat tu? Clear. Okay, very good. Alright. Tu yang pertama lah berkenaan dengan introduction. Okay, introduction. Okay, so dari segi period pula, okay, period. Okay, kalau ingat lagi period ni ialah row, barisan. Okay, untuk hidrogen dia duduk dalam period. Satulah sebab dia barisan yang pertama, lithium barisan yang kedua, Na barisan yang ketiga, period yang ketiga, sampailah francium period ataupun row yang ke-7. Okay, right. So itu bahagian yang pertama untuk group 1. Okay, clear setakat tu tak ada soalan Okay, tak ada alright. Okay, next kita pergi kepada properties. Okay, kita pergi kepada sifat. So sifat macam biasa dia ada 2 sifat lah. Satu physical. Okay, satu sifat physical. Satu sifat chemical. Okay, physical properties, chemical properties. Okay, so cikgu banyak kali cakap macam mana nak beza dua ni. Physical kita tengok secara physical. Contohnya macam dia punya size, dia punya colour. Betul lah, size, colour, dia punya density, dia punya berat. Itu physical lah. Kalau chemical, dia merujuk kepada reaction. Okay, tindak-tindak balas. So untuk group 18 yang kita belajar sebelum ni, dia tak ada reaction sebab dia stabil. Untuk group 1, dia ada 3 reaction. Okay, group 1 dia ada 3 reaction. Maksudnya dia ada chemical properties, dia ada sifat kimia. Okay, ada 3 reaction. So 3 reaction inilah yang ada 3 eksperimen tersebut lah. Okay, so nanti yang tu kita akan cover. So first ni kita tengok dulu berkenaan dengan physical properties. Okay, so group 1, nama lain bagi group 1 ialah alkali metals. So bila kata metals bermaksud kesemua elemen di dalam group 1 dia ialah metals. So metals ni apa? Metals ni ialah logam. Okay, metals ni ialah logam. So apa agak-agak awak rasa sifat fizikal bagi logam? Cuba awak tengok besi ke logam ke, awak rasa apa dia punya sifat fizikal? Keras. Keras, very good. Lagi? Yang paling penting sekali. Awak boleh pegang, metals awak boleh pegang kan? Maksudnya dia apa? Solid. Solid, very good. So dia solid. Okay, solid. Okay, boy. Macam bertajwid kau, solid. Okay, solid lah, dia solid lah, solid. And then warna dia macam mana? Warna hitam ke, kelabu ke? Okay, warna metals lah kan. Selalunya grey ataupun black. So, okay, untuk elemen dalam group 1, dia warna grey. Okay, grey ni kelabu lah. Solid, grey. Okay, and then macam mana dia punya permukaan dia kalau besi, kalau logam? Shiny, betul tak? Okay, shiny, berkilat. Okay, right. So itulah. Okay, apa lagi dia punya tu? Okay, untuk metals di dalam group 1. Metals ada banyak Group 1 metals, group 2 metals. Senang kata macam ni, group 1 sehingga group 12. Group 1 sehingga group 12 ialah metal. So metal banyak. Okay, tapi metal untuk group 1 dia soft, dia lembut. Okay, so lembut tu bukanlah maksudnya bila awak pegang dia jadi kemek, tak ada lah. Maksudnya dia boleh dibentuk. Okay, maksudnya bila kita ketuk kat dinding ke kat mana kau, dia akan bengkok. Macam tu, tu maksud soft lah. Okay, so maksudnya dia mudah untuk dibentuk. Okay, ataupun kita boleh potong dengan pisau. Senang untuk kita potong, untuk kita patahkan dia macam itulah. Okay, and then dari segi density, okay, density ni ketumpatan. Okay, ketumpatan dia rendah. Okay, dia low low. So bila kata density low bermaksud bila kita campak elemen dalam group 1, contoh kita campak lithium. Okay, kita campak lithium,
ke dalam water, dia akan float. Okay, dia akan float. Boleh? Boleh. Okay, right. And then last sekali macam biasa, dia punya melting point, okay, MP dan juga boiling point, BP. Okay, BP dan juga MP dia pun rendah, low. Okay, boleh? So maksudnya bila dia rendah, bermaksud dia senang untuk dileburkan. Bermaksud dia senang untuk, sebab tu dia lembut sebab tu dia soft. Okay, sebab dia mempunyai melting point dan boiling point yang rendah. Okay, clear setakat itu? Any question so far? No? No. Okay, alright, good. Bagus Bashir ni. Di suara dia je dengar. Okay, right. So itu berkenaan dengan sifat fizikal bagi grup 1. Okay. And then kita tengok, kita masih di dalam physical properties untuk grup 1. Kita tengok going down. Okay. Going down grup 1. Maksudnya daripada hidrogen turun ke lithium, turun ke Na, turun ke K, turun ke bla 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 sampailah last sekali Fr, francium. Okay, daripada atas ke bawah. Okay, right. Kalau awak tengok, kalau awak perasan dalam grup 1, okay, sebelum tu dalam grup 1, awak perasan dia ada metal hidrogen. Hidrogen dia bukan metal tau. Okay, dia bukan metal. It is a non-metal. Hydrogen is a gas. So dia bukan metal. Okay, tapi kenapa dia masuk dalam grup 1? Sebab dia berbalik kepada konsep asas tadi. Untuk elemen tu duduk dalam grup 1, dia mesti ada valence elektron sebanyak 1. So hydrogen valence dia 1. That's why dia boleh duduk dalam grup 1 walaupun dia bukan metal. Okay, elemen-elemen yang lain yang kat bawah dia macam lithium, Na, potassium sampailah francium, yang itu semua metal. Hydrogen seorang saja bukan metal. Okay, sebab apa? Sebab apa dia duduk dalam grup 1? Sebab valence dia 1. Okay, walaupun dia bukan metal. Okay, alright, clear. So maksudnya dia tak ada lah sifat tadi, dia tak ada lembut lah, dia tak ada shiny, dia tak ada solid, tak ada lah. Okay, sebab dia gas, dia bukan metal. Okay, right. So kita tengok semakin ke bawah, going down the group, kita tengok dua benda. Okay, macam biasalah, macam group 18 sebelum ni kita tengok dua benda. Yang pertama kita tengok size. Okay, kita tengok size. So size atom akan semakin meningkat, increases. Okay, so awak rasa sebab apa? Contoh cikgu bagi antara lithium dan juga Na. So lithium kecil, Na lagi besar daripada lithium. Sodium lagi besar daripada lithium. Okay, so awak rasa sebab apa? Siapa nak jawab? Sebab proton nama shell. dia. Very good. Siapa? Ed Okay, good. Okay, betul Okay, sebab dia punya bila semakin ke bawah, elektron semakin bertambah. Okay, so kita tengok lithium dan juga Na, sodium. Okay, awak dah kena start hafal macam Li lithium, Na sodium, K potassium. Okay, awak dah kena ingat macam tu dah. Okay, Rb rubidium, Fr francium. So sikit-sikit awak kena ingat, awak kena hafal lah dia punya shortcut dia punya formula. Okay, Li lithium, Na sodium. So lithium proton dia 3, so elektron pun 3. Na proton 11, elektron pun 11. Alright. So kita tengok bila kita buat arrangement dia, lithium dia akan dapat 2.1. Na akan dapat 2.8.1. So lithium dia ada 2 shell, 1, 2. Okay, untuk Na dia ada 3, 1, 2, 3. So bila makin banyak shell, makin besarlah dia punya size. Okay, so lithium ada 2, 1, 2. Na ada 3, 1, 2, 3. So dia lagi besar lah, Na lagi besar. Okay, clear setakat tu Okay, kalau kita pergi lagi bawah, okay, kita pergi lagi bawah kita jumpa K. K ada 19.
So arrangement dia akan jadi 2.8.8.1. Okay, so ada 4 shell. 1, 2, 3, 4. So dia lagilah besar. Okay, so kita kata going down the group. Okay, going down the group. Bukan size kita istilah dia ialah atomic radius. Okay, atomic radius. So going down the group, atomic radius. Okay, tahu atomic radius maksudnya untuk satu atom daripada tengah nukleus untuk sampai ke shell yang paling luar. Okay, itu kita panggil sebagai atomic radius, dia punya radius. So atomic radius semakin increases. Okay, so sebab-sebab dia kalau soalan essay, okay, kenapa going down the group? Atomic radius of group 1 elements increases. So sebab-sebab dia macam itulah. Okay, yang pertama tadi, bila semakin ke bawah group, elektron semakin bertambah. Bila semakin bertambah elektron, semakin bertambah shell. Okay, right. Okay, itu yang simple penerang yang simple. Okay, untuk ayat penuh boleh tengok dalam modul dalam buku teks. Okay, itu yang pertama size. Yang kedua, kita tengok dia punya melting dan juga boiling point. MP. Lemak, tak nak guna ni. Okay. Melting point and BP, boiling point. Okay. So, kalau kita tengok tadi, grup 1 punya melting point dan boiling point ni rendah. Okay. Tetapi, bila dia semakin ke bawah, contoh, hidrogen, lithium, Na. Okay. Bila semakin ke bawah, melting point dan boiling point untuk Na lagi tinggi berbanding dengan Li. Okay, melting point dan juga boiling point, berkurang, minta maaf. Okay, semakin ke bawah, melting dan boiling point akan semakin lagi berkurang. Dia dah rendah dah. Okay, tapi bila makin ke bawah, dia makin berkurang. Okay, contoh macam Na dengan lithium. Na punya melting point, boiling point lagi rendah berbanding dengan lithium. Okay, lithium punya melting and boiling point lagi rendah berbanding dengan hidrogen. Okay, so macam tu dia punya trend dia. Semakin ke bawah, melting dan boiling point semakin berkurang ataupun decreases. Okay, so sebab apa agak-agak awak rasa? Kalau group 18, okay, group 18 awak belajar sebelum ni, melting dan boiling point semakin ke bawah semakin menaik. Okay, semakin menaik. Okay, kita flashback balik group 18. Okay, group 18, melting point, boiling point semakin ke bawah semakin menaik. Okay, so sebab apa group 18? Kenapa melting dan boiling point untuk group 18 semakin ke bawah semakin menaik? Sebab size atom. Very good. Okay, so ini tricks dia, ini tips dia. Bila soalan tanya melting dan boiling point, dia mesti tak lari daripada 2 point ni. Yang pertama size. Tak kisahlah dia tanya group 18 ke group 1 ke group 17 ke, tak kisah. Okay, bila cakap melting point and boiling point, mesti ada 2 point. Yang pertama size. Yang kedua, dia punya attraction, tarikan. Okay, so untuk group 18, kita dah tengok dah sebelum ni. Group 18 semakin ke bawah, size semakin meningkat. Attraction pun semakin meningkat. So sekarang ni masalah dia ialah tarikan dia. Dalam group 18, tarikan itu kita panggil sebagai VDW, Van der Waals. So bila semakin ke bawah, size semakin besar. Bila size semakin besar, Van der Waals semakin kuat. Tarikan semakin kuat. Bila tarikan semakin kuat, lagi banyak heat yang kita kena bagi untuk pecahkan tarikan tersebut. Okay, itu dalam group 18. Dalam group 1, kita kena terbalikkan dia. Dalam group 1, bila size semakin meningkat, going down the group, size semakin meningkat, tarikan semakin lemah. Okay, tarikan semakin lemah. So, bila tarikan semakin lemah, kurang ke banyak heat yang kita perlukan untuk pecahkan tarikan tu? Kurang, very good. So kita less energy, less heat is needed. Lagi rendah haba yang diperlukan untuk memecahkan tarikan tersebut. Tetapi dalam grup 1, nama tarikan dia bukan Van der Waals. Okay? Sebab Van der Waals hanya untuk non-metals. Grup 18 kita panggil non-metals, bukan grup metal sebab dia gas. Gas bukan metals. Awak dah nampak, besi terbang, tak ada.
Okay, gas bukan metals. So group 18 tarikan dia ialah van der Waals untuk non-metals. Tetapi dalam group 1, tarikan dia kita panggil sebagai metallic attraction. Okay, tarikan metal. Boleh? Okay, ataupun metallic bond. Okay, metallic bond. Bukan Metallica, yang tu kumpulan tu. Metallic bond. Maksudnya tarikan ataupun ikatan logam. Ikatan logam semakin lemah bila saiz semakin besar. So heat energy yang diperlukan sangat-sangatlah sedikit. Okay, sebab dia dah tak kuat dah dia tarik. So kita bagi sikit je lah usaha, effort untuk pecahkan hubungan tersebut. Macam itulah lebih kurang. Okay, clear lah? Boleh? Boleh. Very good. Pandai. Akulah bahasa ni semua boleh. Okay. Cikgu, Yang lain okey ke? Ya. dan yang Yes. melting point dengan boiling point tu kalau makin bawah makin rendah kan? Mm-mm. Kiranya dia kalau makin bawah lagi cepat lebur lah. Yes. Pandai. Betul. Sorry ya, cikgu. Kunyah ais. Sekejap tengah kunyah ais. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada? Alright. Okay. Thank you. Siapa tanya, Bat? Okay, Bat. Okay. Alright. So kita dah tengok apa tadi? Physical properties. And then sekarang ni physical properties bila ke bawah apa yang berubah. Okay. Now kita masuk kepada chemical properties. Okay. Kita masuk kepada chemical properties. Azra, masa berapa lama lagi Azra? 10 minit je. Berapa? 10. 10. Okay, 9 lagi 5 minit. Lagi 5 minit bagi tahu lah. Okey. Okay, lagi 3 minit macam tu lah. 3-2 minit macam tu lah. Okay. Alright. So nanti dekat nak habis nanti korang kena masuk sekali lagi untuk sebab Zoom ni dia 40 minit je. Okay. Alright. So kita masuk kepada chemical properties. Chemical properties untuk grup 1 tak banyak. Ada 3 je. Okay. Maksudnya ada 3 sahaja reaction. Cikgu tulis RSN lah. Ni reaction lah maksudnya. Okay. Short form. 3 reaction untuk grup 1. 3 sahaja. Okay. Tetapi 3 inilah yang selalunya bila keluar soalan dia akan membunuh awak. So awak kena beware betul-betul. Okay, sebab dia agak confused. Okay, dia agak confused. Okay. So untuk bahagian eksperimen cikgu tak nak sentuh lagi. Cikgu nak sentuh teori dulu. Konsep dulu. Okay. Bahagian eksperimen macam mana dia buat eksperimen dalam makmat tu semua. Yang tu nanti dulu. Okay, yang tu nanti next class. Sekarang ni cikgu ajar teori saja dulu. Okay. Tindak balas yang pertama. Okay, tindak balas yang pertama. Okay. Yang pertama, grup 1 boleh bertindak balas dengan water. Tu yang pertama lah. Boleh react dengan water. Ataupun H2O. Okay. Tindak balas yang kedua. Elemen-elemen dalam grup 1. Cikgu cakap elemen tau, bukan spesifik. Maksudnya lithium boleh, Na boleh, potassium boleh, rubidium boleh. Asalkan dia dalam grup 1. Elemen dalam grup 1, yang kedua boleh bertindak balas dengan oksigen. Okay, ataupun formula dia ialah O2. Okay, dan yang ketiga, elemen dalam grup 1 boleh bertindak balas dengan klorin. Klorin, jap. CHLORINE, klorin. Ataupun formula dia ialah Cl2. Okay, klorin pun gas Cl2. Nampak dia ada 2 tu, maksudnya dia ialah gas. Okay, clear lah. So awak kena ingat. Okay, tolong ingat. So 3 je. React dengan water, react dengan oksigen, react dengan klorin. Okay, kita pergi one by one. First, kita pergi untuk water. So, elemen-elemen dalam grup 1 bila react dengan water, okay, dia akan menghasilkan 2 benda. Okay, cikgu tulis dulu yang umum dia. Okay, cikgu tulis alkali metal . Alkali metal ni maksudnya grup 1 lah. Okay, react dengan water. Okay, kita akan dapat 2 benda. Kita akan dapat alkali metal. Memang nama dia panjang sikit tapi senang je. Hydroxide. Aduh, tulis pun tak muat. Dan juga hidrogen.
Allah, nak tulis pun tak muat. Okey, macam tu. Okey, yang ni tolong ingat lah. Reaction yang pertama, alkali metal react dengan water akan mendapat metal hydroxide dan juga hidrogen. Okey. Boleh Okey, kita tengok contoh. Contoh. Kita ambil sodium. Okey, alkali metal kan ada banyak kan? Hidrogen, lithium, Na semua sebagainya. Kita ambil satu contoh. Kita ambil lithium, Li. Okey. React tambah water H2O lah. Tambah dengan H2O. Okey. Kita akan dapat metal hydroxide. Okey. Keyword dia dekat sini ialah hydroxide. Hydroxide yang awak kena hafal tu, dia anion, dia ada charge. Hydroxide punya charge ialah OH minus. OH minus. Okay. So, elemen dalam group 1, charge dia ialah 1. Positif 1. Okay. So, bila Li, dia akan jadi Li plus. Na, dia akan jadi Na plus. K, dia akan jadi K plus. Semua plus 1 lah maksud dia. Plus 1. Cuma satu tu kita tak tulis lah. Okay. H, dia akan jadi H plus. RB plus, CS plus, FR plus. Semua plus. Okay, dalam group 1 lah. Okay. So, bila kita nak buat formula untuk metal hydroxide, kita kena combinekan dengan OH minus. Contoh, sekarang ni kita guna lithium, Li. Okay, tengok betul-betul. Ni awak dah belajar dah. Cikgu ulang balik. Lithium, formula dia ialah Li plus hydroxide OH minus. So, awak tengok dekat sini, Li plus ni plus 1. OH minus minus 1. Okay. So, satu dengan satu kita boleh cancel. So, kita cancel saja charge dia. So, dia akan dapat apa? Dia akan dapat Li dengan OH, dia akan dapat LiO. Oh, nama gas sikit. Bukan lion lah, LiO. Kau lagi keluar lion. LiO. Lithium dengan hydroxide. So, nama dia akan jadi lithium hydroxide. Okay. Itulah maksud metal hydroxide. Okay. Metal ni umum. Any kind of metal. Lithium, sodium, tak kisahlah apa. Okay. Right. Boleh Okay. Dan tambah. Okay. Last sekali sambung. Dan juga last sekali hydrogen. Hydrogen senang lah. Tambah hydrogen H2 sebab hydrogen gas. Clear? Clear tak? Hello? Okay, clear. Clear. Alright. Azra, berapa minit lagi Azra? 3. 3. Alright. Okay. So, kita end dulu untuk yang pertama ni. Nanti cikgu akan bagi link yang baru lah. Azra akan buat link yang baru. So, dapat je link masuk cepat-cepat. Okay. Kita sambung sikit. Ada dalam dalam setengah jam lagi lah. Okay. Alright. Okay. So, kita end dulu yang ni. Okay. Thank you. Okay. Boleh nampak? Okay. Thank you Azra. Okay. Boleh nampak dekat skrin? Okay, right. Okay, so tadi kita dah tengok reaction yang pertama, alkali metal react dengan water. Kita dapat alkali metal hydroxide ataupun metal hydroxide dan juga hydrogen. Okay, so selalunya dalam exam, dia akan tanya yang pertama di soalan lah. Dia suruh awak buat chemical equations. Chemical equation ni apa pula cikgu? Yang benda ni lah. Dia tambah apa? Mendapat apa dan apa. Itulah maksud chemical equation. So untuk awak buat chemical equation ni, awak kena hafal dia punya ni. Ni alkali metal dengan water. Okay, alkali metal tak awak tak tahu formula dia kan? Li lah, Na lah, apalah. Yang awal-awal ni tak ada charge Yang awal ni tak ada charge. Yang ni ramai sangat buat silap. Okay, dia tulis Li plus, react dengan water. Tak ada. Okay, yang pertama ni tak ada charge. Okay, Na plus react dengan water. K plus tambah H2O. Tak ada. Yang awal-awal ni tak ada charge. Okay, H2O takkan awak tak hafalkan water. Yang masalah dia kat sini. Yang ni awak nak buat ni, metal hydroxide. Formula metal hydroxide. Okay, so yang inilah awak baru guna plus tu. Okay, hydrogen H2. Okay, yang lain senang. Yang masalah dia dekat sini je, metal hydroxide. Okay, yang ni kita kena lebihkan sikit dekat metal hydroxide ni. Okay, kita cuba tengok contoh yang lain.
kita ambil metal Na pula Tadi lithium, kita ambil lithium. Sekarang kita ambil Na. So Na ialah sodium, Na. Okay, Na tambah okay, sama react dengan water. Okay, so nampak dekat awal-awal ni tak ada plus. Cikgu tak tulis plus pun. Na plus ke apa tak ada, cikgu tak tulis. Anak panah, okay, dekat sini yang masalah kita. Okay, tambah hydrogen, H2. Dia sama saja. Okay, right. So masalah Cikgu tak dengar. Hello, cikgu. Cikgu majuk ke cikgu? Cikgu. Cikgu. sorry, cikgu terkeluar. Line tiba-tiba tidak. Hello, dengar tak? Dengar. 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 Okay. Yang tadi tu awak dengar sampai mana? Sampai. Yang ni? Dengar? Dapat tak yang ni? Habis tak? Aduh. Tak Separuh je. Kena ulang balik lah ni. Oh, lemak dah clear habis. Okay, tak apa. Sorry. Okay. Aduh, Sorry. Okay. Korang kena sentiasa merespon cikgu tau. Sebab cikgu tak tahu. Kadang-kadang cikgu ni cakap sorang-sorang. Macam tadi lah. Tiba cakap sorang-sorang. Sebab cikgu tak tahu line ni kadang okey, kadang tak. Biasalah kita nak buat benda baik ni ada je halangan. Nak buat benda jahat macam-macam laluan jumpa. Okay. Right. Ni yang tadi. Okay, yang pertama. Okay, yang tadi kan kita tengok lithium kan. Okay, sekarang ni kita tengok Na pula. Na pun sama je. Na. Alright, tengok tu. Kejap. Dia hang. Itulah masalah you mobile kat sini. Kadang okey, kadang tak. Sekejap korang. Cikgu nak berperang sekejap main internet sekejap. Sempat ke tak habis?
Hello, masih ada kan? Ada. Ya, Okey. ada. Hai, I go. Sekejap ya. Maaf ya. Cikgu kena whiteboard satu lagi. Okey. Whiteboard ni okey. Okay, alright. Ni siapa? Isem ni? Izzat Sem ni siapa? Izzat Sem ke apa? Izzat Sem. Cek. Okay. Right. Okay, tak apa. Cikgu terpaksa menggunakan keyboard lah dah. Whiteboard yang lain lah. So atas ni. Atas ni, ni kalau keluar apa-apa ke, jangan marah cikgu tau. Kadang-kadang dia keluar macam benda pelik-pelik tau. Kadang bigo lah apa semua keluar kat atas ni. Ni kat sini. Kat iklan ni. Awak jangan fikir, cikgu dia tengok bigo. Saat lagi tak ada. Iklan, yang tu iklan. Tak boleh nak delete. Nak buat macam mana? Tak ada, cikgu tak suka guna whiteboard ni kan. Saat lagi keluar macam-macam. Okay, alright. Sambung tadi. Sorry. Okay, kita ambil tadi apa dah? Okay, tadilah alkali metal react dengan water. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kita ambil Na. Na tambah dengan water. Okay, so kita akan dapat kat sini. Dan juga H2, hydrogen gas. Okay, so nampak Na mula-mula ni dia tak ada plus tau. No, dia tak ada plus. Na plus, K plus semua tak ada. Okay, yang plus tu kat mana? Dekat sini. Kat bahagian yang sini. Okay, so nak buat formula yang dekat sini, kita kena guna yang tu lah, plus tu. Na plus. Okay, kat sini dia akan dapat hydroxide, metal hydroxide. Hydroxide OH negatif. So Na plus OH negatif. Okay, ni plus 1 lah. Plus 1, negatif 1. Okay, sebab dia tak tulis satu tu, kita tak tulis. So kita boleh cancel out. So positif 1 cancel, negatif 1 pun cancel. So yang tinggal ialah NaO. So kat sini ialah NaO. NaOH. Okay, boleh Okay, lepas tu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok pula K, potassium. Allah, besarnya. Okay, kita tengok potassium. K, tambah react dengan water, H2O. Okay, kita akan dapat, kosongkan dulu, tambah hydrogen, H2. Okay. So yang ini kita nak buat formula yang dekat sini. Okay, metal hydroxide. Gabungan metal dan juga hydroxide. So K plus. Okay. Hydroxide OH negatif. So awak kena ingatlah hydroxide OH negatif. Hydroxide OH negatif. Hydroxide OH negatif. Okay, jangan tukar-tukar. So K plus ni plus 1. Negatif 1. So kita boleh cancel 1 dengan 1 potong. So yang tinggal ialah CO. So dekat sini tu dia KOH. Clear Tu kalau Clear? dia dengan water. Clear. Apa dia? Apa dia Azra? Siapa yang cakap tu? Okay. Tak ada pula dah. Okay boleh Alright. Itu contoh ni lah. Okay. Tapi equation ni tak habis lagi tau. No, equation ni tak habis lagi. Time ni lah awak kena menggunakan awak punya skills untuk bagi balance. Awak kena recall balik macam mana nak balancekan chemical equation. Go. Okay, kita tengok sama-sama. Kita ambil satu contoh je. K tambah. Tengok kan? Iklan tu. Tengok. Iklan tu dah berubah. Ngasat lagi keluar macam-macam. K react dengan water. Kita dapat KOH tadi kan. KOH tambah H2. Okay. So now macam mana? Allah tak muat pula. Sambung je aku pakai whiteboard ni. Sorry. K tambah H2O. Dapat. Tak suka je pakai whiteboard ni. Dapat KOH tambah H2. Okay. Nak balance. Nak balance. Yang tak balance sekarang ni ialah hydrogen. Okay. Tengok betul.
H kat sini ada 2, kat sini ada 3. Sini 2, sini 1. Okay, tak balance. Tak balance. So macam mana nak balance kan? Okay, step yang pertama, okay. Awak nak hafal pun boleh. Nak cikgu tunjuk pun boleh. Apalah, hafal je lah. Okay, kita letak 2 kat sini. Okay, kita letak 2 dekat water. Bila kita letak 2 dekat water, hidrogen akan jadi berapa? 4. 4, very good. Oksigen? 2. 2. Nah, ingat nombor dekat depan mewakili semua yang di belakang. 2H, 2O. Tapi H ada 2 kat sini. So 2 darab 2, 4. O pun ada 4. 2 oksigen. Okay. Dekat sebelah kanan, belah kanan, hidrogen 2, sini 3. So kita kena letak nombor 2 dekat depan KOH. Okay, bila letak 2 depan KOH, K akan jadi berapa? 2. 2K, 2K, 2O, 2H. Okay, so H kat sini 2, kat sini 2, so total H ialah 4. So dah balance. Yang tak balance sekarang ni apa? Oksigen balance 2, hidrogen balance 4, 2, 2, 4. Yang tak balance ialah K. Very good, K. Ya. Awak kenapa? K ya, K tak balance. So kita kena letak nombor 2 dekat depan K. 2K. Okay. Nombor-nombor ni dia fix tau. Dia fix. So tak kisahlah kita guna metal apa sekalipun. K ke, Na ke, Li ke. Bila nak balance dia akan sama. 2, 2, 2. H sahaja tak ada. Okay. Contoh kita tengok yang lain. Tengok. Okay. Kita tengok yang lain lah. Li react dengan water, kita dapat LiO tambah H2. Okay. So bila kita nak balance, dia akan dapat sama. 2 Li, 2 H2O, 2 LiOH. Nah, nak balancekan dia 2, 2, 2. Hidrogen 1. Tak payah balancekan. Okay, clear lah? Clear tak? Hello? Clear. Okay. Tolong respon. Okay. Allah baru masuk reaction pertama. Macam-macam lah kata. Okay, kejap Ada berapa masa lagi, Azda? Lama lagi tak? Lama lagi. Lama lagi? Okay, cantik. Kejap. Korang nampak skrin ke sekarang? Tak kan? Tak. Cikgu Tak. nak. Nampak. Okay, kejap. Cikgu nak try. Cikgu nak try guna whiteboard yang awal-awal tadi. Whiteboard tu senang sikit. Tapi dia kadang-kadang bila line slow dia jadi hang. Okay. Okay dah. Okay, sorry Aku rasa kena online ni kalau beli kita nak yang paling laju pun akan dapat masalah yang sama. Okay, whiteboard ni dah boleh pakai. Alhamdulillah. Okay, share screen. Share screen. Okay, sorry. Okay, itu reaction yang pertama. Okay, reaction yang pertama tadi, cara nak balance tadi cikgu dah ajarkan 2, 2, 2. Okay. Reaction yang pertama, react dengan water, kita akan dapat 2 benda lah. Metal hydroxide, contoh macam LiO, KOH. OH ni maksudnya hydroxide. Okay. NaOH. Okay. Dan juga H2, hydrogen gas. Okay. So maksudnya dalam reaction yang pertama ni, kita akan dapat alkali. Okay, kita akan dapat alkali. OH dekat sini, OH ni merujuk kepada alkali. Bermaksud, bila metal itu kita masukkan dalam water. Contoh, kita ada satu beaker.
Okay, kita isikan dengan water lah. Air biasa, air suling tu ataupun air pipe. Okay, and then kita masukkan metal. Katakan kita masukkan lithium. Okay, warna grey, warna hitam. Dia akan terapung. Okay, dia akan terapung. So bila dia terapung, bila dia masuk dalam water, dia akan berlaku reaction. Dia react dengan water, dia akan dapat, kalau kita guna Na, dia akan dapat NaO. Kalau kita guna potassium K, dia akan dapat KO. Guna Li, dia akan dapat LiO. So LiO, KO, NaO yang ada OH ni, dia ialah solution lah. Tolong ingat. Dia ialah solution ataupun liquid. Okay, bermaksud kita tak akan nampak dia. Bila kita masuk sesuatu metal di dalam water, okay, di dalam water, water inilah yang akan bertukar nama. Asal tadi dia water. Bila kita dah masuk metal, dia dah bertindak balas dengan metal tersebut, nama dia akan jadi OH ni lah. Kalau masuk Li, dia akan jadi lithium hydroxide. Masuk Na, dia akan jadi sodium hydroxide. Macam tu. Dan dia punya ini dia akan jadi alkali. Okay. So asal tadi water. Water ni neutral. Betul tak? Hello? Betul. Okay. Water ni neutral. So bila kita masukkan metal, dia akan jadi alkali. So kita dah belajar dah. Awak dah belajar sekolah menengah. Sekolah apa? Sekolah rendah, menengah bawah, menengah rendah. Macam mana kita nak buktikan dia alkali? Kita test guna litmus paper. Betul tak? Okay. So litmus paper, kita ambil yang berwarna merah. Okay. Ambil litmus paper warna merah. Okay. Kita celupkan ke dalam air yang dalam beaker ni, okay, dan dia akan bertukar menjadi warna biru. Bermaksud air itu dia sudah menjadi alkali. Boleh? Clear tak? Nampak tak? Faham tak? Faham ah? Betul ni? Faham. Cikgu tak Okay, faham. okay, macam ni. Dalam satu beaker, yang ni kita masuk eksperimen sikit tau. Yang tadi tu teori, kita belajar teori. Sekarang kita tengok eksperimen sikit. Satu beaker ataupun basin ke apa tak kisahlah, kita isikan dengan water H2O. Okay. Ini sebelum kita masukkan metal. Okay. Lepas tu kita ambil metal kan dia solid. Okay, kita ambil metal group satu tadi. Tak kisahlah Li ke Na ke apa ke. Okay, katakan kita ambil Na. Sodium. Sodium metal. Okay, solid. So kita masuk dalam water, dia akan terapung. Sebab tadi kita dah tengok dah density dia rendah. Okay, dia akan terapung. So bila terapung, dia masuk saja water, dia akan react. Okay, akan berlaku dua tindak balas ni. So Na react dengan H2O. Na react dengan H2O. Okay, lepas tu tadi equation ni kita tengok, dia akan dapat Na, dia akan dapat NaO, NaOH. Dan juga H2 gas, hydrogen gas. Okay, so bila Na dah masuk ke dalam water ni dia bukan water dah. Dia bukan water, dia ialah this one, NaO. Yang ni dia akan jadi NaO. Sodium hydroxide. Okay, bukti dia apa? Bukti dia bila kita celup litmus paper, okay, litmus paper warna merah. Okay, litmus paper warna merah. Okay, kita celup dalam ni, litmus paper tu dia akan jadi warna biru. So maksudnya NaO ni dia bersifat alkali. So NaO ni ialah alkali. Okay, tak kisahlah. Okay, NaO ke, LiO ke, KO ke, so potassium hydroxide ke, dia mesti bersifat alkali. Okay, clear? Jelas tak? Jelas. Hello? Okay. Okay, tapi warna tak berubah lah. Kalau water tu kita tengok warna jernih kan. Air pipe ke, air mineral, air masak, air minum tu dia warna jernih. Bila kita masukkan metal tu akan bertindak balas dengan water. And then dia akan jadi alkali solution lah. Solution alkali. NaO ke, KO ke, LiO ke. Tengoklah metal apa yang kita masuk dalam water tu. Warna dia akan tetap macam yang warna water. Okay. Cuma nama dia bukan water dah yang tu. Jangan tiba-tiba kalau awak guna air masak, air mineral, celup masukkan metal ke dalam water tu, mineral tu, awak jangan minum.
Bila masuk metal tu dia akan dissolve, dia akan larut. So dia akan hilang metal tu. So kalau tengok air dah hilang jangan minum. Yang tu bukan air masak dah. Itu dia dah jadi lain lah. Itu dia dah jadi nak yang tu. Nak lah, li lah dan sebagainya macam tu lah. Okay, clear? Clear Shima yang tanya tadi. Boleh clear? Okay tak? Boleh. Boleh Okay, right. Oh, bunyi ayam. Okay, tu reaction yang pertama. Ya Allah, yang pertama pun dah panjang. Okay, so awak kena ingat dia punya equation awak kena ingat lah. Macam mana nak buat equation, macam mana nak balance kat equation tu kena ingat. Okay. Reaction satu awak kena ingat, reaction satu bila react dengan water, dia akan menghasilkan alkali. Solution yang beralkali. Asal dia water masuk metal, water tersebut dia akan jadi alkali. Okay. Alright, so sekarang pukul 11.30. Okay, 11.30. Masa pun dah habis. Selepas ni awak kelas apa? Seni. Seni? Seni. Oh, okay. Alright, so cikgu tak nak ambil masa dah. Alright, so 5 minit yang last ni. Kejap Azra boleh stop record dah, cikgu nak ambil attendance.